11 kes COVID-19 ditempatkan dalam kategori 4, manakala 7 kes berada dalam kategori 5. Sementara itu, 1 kes COVID-19 telah meninggal dunia. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Yu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua, menyatakan demikian semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media berlangsung petang tadi di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Jumlah kes baru terus menunjukkan pengurangan sebanyak 1,357 kes baru telah dilaporkan yang membawa kepada jumlah keseluruhan sebanyak 121,957 kes. Daripada jumlah kes baru ini, 1,165 adalah hasil ujian ART yang telah dimuat naikkan ke aplikasi BruHealth, manakala 192 adalah dari hasil 1,870 ujian makmar RT-PCR yang telah dilakukan. Sementara itu, 5,170 kes telah disahkan sembuh, yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 105,218 kes, manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 16,561 kes. Pada masa ini, kadar pengisian katil di pusat-pusat pengasingan di seluruh negara atau bed occupancy rate ialah sebanyak 6.7%. Dalam pada itu, 213 kes aktif sedang menerima rawatan di pusat-pusat pengasingan dan hospital-hospital, manakala seramai 16,348 kes positif kini sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua juga menjelaskan mengenai pencapaian program vaksinasi kebangsaan sejak 17 Mac 2022. Sehingga 17 hari bulan Mac 2022, pencapaian program vaksinasi kebangsaan bagi mereka yang menerima 3 dos vaksin ialah 59.4% dari keseluruhan penduduk di negara ini, manakala kadar 1 dos dan 2 dos adalah masing-masing melebihi 94%. Bagi sekatan pergerakan yang dijalankan dari jam 12 malam hingga 4 pagi, terdapat satu pelanggaran arahan. Telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara, di mana ianya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Semasa sidang media, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua juga mengongsikan maklumat epidemiologi terkini mengenai COVID-19 yang sedang berlaku di negara ini. Tren jumlah harian kes COVID-19 menunjukkan penurunan di mana effective reproduction number RT juga telah menurun daripada 0.95 seminggu yang lalu kepada 0.66 pada gelombang ketiga ini. Sebanyak 108 kes telah dimasukkan ke hospital dan dikategorikan di dalam kategori 4 atau 5. Di mana 60 daripadanya adalah disebabkan oleh jangkitan COVID-19, iaitu 50 kes dalam kategori 4 dan 10 kes dalam kategori 5. Setakat ini, tidak ada kes yang memerlukan bantuan mesin ECMO di dalam gelombang ketiga ini. Sementara itu, 48 kes lain di dalam kategori 4 atau 5 adalah mereka yang dimasukkan ke hospital kerana masalah-masalah kesihatan yang lain dan kebetulan dijangkiti pula oleh COVID-19. Graf yang tertera di skrin sekarang ialah jumlah harian kes yang dimasukkan ke dalam kategori 4 dan kategori 5 semasa gelombang ketiga ini. Graf ini menunjukkan jumlah kes di dalam kategori 4 dan 5 yang terus berada di tahap yang rendah walaupun jumlah kes harian
semasa gelombang ketiga ini jauh lebih tinggi dari jumlah kes semasa gelombang kedua dulu. Dengan hanya 0.05% daripada keseluruhan kes di dalam gelombang ketiga ini dikategorikan di dalam kategori 4 dan 5. Ini bermakna 99.95% dari kes hanya menghidap tanda-tanda jangkitan atau gejala yang ringan atau sederhana sahaja. Juga dikongsikan mengenai keberkesanan vaksin terhadap pencegahan kesan jangkitan yang teruk dalam kalangan orang-orang dewasa. Bagi setiap 10,000 orang yang menerima 3 dos vaksin, 5.7 orang akan dikategorikan di dalam kategori 4 atau 5. Bagi setiap 10,000 orang yang menerima 2 dos vaksin pula, 13.7 orang akan dikategorikan di dalam kategori 4 atau 5. Bagi setiap 10,000 orang yang menerima 1 dos vaksin, 36.6 orang akan dikategorikan di dalam kategori 4 atau 5. Manakala bagi setiap 10,000 orang tidak mendapatkan vaksin COVID-19 pula, 72.5 orang akan dikategorikan di dalam kategori 4 atau 5. 5,040 pek ubat Molnupiravir selamat tiba di negara Brunei Darussalam dari Singapura. Ia merupakan penghantaran pertama daripada sebanyak 25,000 pek ubat Molnupiravir yang telah diperoleh oleh Kementerian Kesihatan dari syarikat Merck. Ubat Molnupiravir adalah sejenis ubat antiviral keluaran syarikat Merck Amerika Syarikat yang telah pun diberikan kebenaran Emergency Use Authorization EUA dari US Food and Drug Authority dan juga dari pihak berkuasa kawalan ubat negara Brunei Darussalam. Dengan adanya ubat Molnupiravir ini, pesakit-pesakit COVID-19 yang dikategorikan berisiko tinggi akan diberikan keutamaan untuk dirawat dengan ubat ini bagi mengurangkan risiko mereka dari mendapatkan simptom COVID-19 yang teruk. Setiap pesakit perlu menjalani penilaian oleh pihak doktor bagi memastikan kesesuaian untuk menerima ubat tersebut dan setiap pek perubatan adalah bagi tempoh 5 hari. Kerjasama rapat berterusan adalah perlu bagi rantaian bekalan yang mampan dan mempertingkatkan kerjasama merentas sektor dalam bidang-bidang digitalisasi dan kemampanan melalui inisiatif serantau di bawah Rangka Kerja Pemulihan Komprehensif ASEAN ACRF. Peta Jalan Bandar Seri Begawan mengenai transformasi digital ASEAN BSBR dan memperluaskan senarai perangan keperluan di bawah Memorandum Persefahaman MOU mengenai pelaksanaan langkah-langkah tanpa cukai ke atas barangan keperluan di bawah Pelan Tindakan Hanoi. Perkara tersebut antara yang ditekankan semasa mesyuarat retreat Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN ke-28 yang diadakan secara maya. Mesyuarat disertai oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Aminyu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Mesyuarat dipengerusikan oleh Tuan Yang Terutama Pan Sorasak, Menteri Perdagangan Kemboja dan disertai oleh Menteri-Menteri Ekonomi dari ASEAN, AMS dan Tuan Yang Terutama Datuk Paduka Lim Chok Hoi, Setia Usaha Agong ASEAN. Mesyuarat menyuruh bagi mempercepatkan pelaksanaan rangka kerja pengaturan koridor perjalanan ASEAN yang boleh memudahkan penyambungan semula perjalanan rentas sempadan. Pada mesyuarat tersebut, Yang Berhormat Arkitek dan Siti Rozai Mirianti, Binti Datuk Seri Lalai Jasa Awang Haji Abdul Rahman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, membentangkan projek legasi kemajuan negara Brunei Darussalam. Menitik beratkan bulan Syakban seperti bulan Ramadan agar umat Islam dapat menerima kedatangan bulan Ramadan dalam keadaan bersedia. Perkara ini antara intipati tazkirah yang disampaikan dalam Majlis Ihya Malam Nisfu Syakban. Majlis dianjurkan oleh Kelab Komuniti Belia Transformasi KKBT dan Pusat Belia Bandar Seri Begawan secara maya semalam. Antara yang menyertai Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pin Urangkaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan.
Tazkirah bertajuk Ya Allah sampaikanlah kami ke bulan Ramadan disampaikan oleh Awang Ahmad Mushafar bin Haji Marsidi, penceramah bertauliah Majlis Ugama Islam Brunei MUIB. Tazkirah juga menekankan kepentingan untuk memperkuatkan niat ke arah lebih baik serta menumpukan sepenuhnya dengan mempertingkatkan amalan semasa bulan suci tersebut. Sementara itu, sembahyang fardu maghrib dan isyak berjemaah membaca surah Yasin dan doa khas sempena Nisfu Sya'ban diadakan bagi menghidupkan malam Nisfu Sya'ban di negara ini. Acara diadakan di Masjid Surau dan Balai Ibadat seluruh negara. Di daerah Blaid, acara tertumpu di Masjid Muhammad Jamalul Alam, Kuala Blaid. Masjid Hasan Al-Bolkiah Pekan Tetong juga mengadakan acara seumpamanya. Manakala di daerah Temburong, acara berlangsung di Masjid Utama Muhammad Saleh, Pekan Bangar. Majlis bertujuan untuk memohon dipanjangkan umur dengan beramal ibadat kepadanya dan dijauhkan daripada bala bencana serta dimurahkan rezeki yang halal lagi bermanfaat. Rasulullah SAW merupakan uswat hasanah, iaitu contoh teladan yang terbaik bagi seluruh umat manusia untuk diikuti dalam semua aspek kehidupan, sama ada dari sudut ketaatan, keimanan, pergaulan, akhlak dan seumpamanya. Adapun antara sifat dan akhlak baginda Rasulullah SAW yang patut kita contohi dan ikuti itu ialah sifat baginda yang pemurah, sederhana dan sifat qanaah. Menurut khutbah Jumaat hari ini, qanaah menurut bahasa adalah berasa cukup. Manakala menurut istilah pula bermaksud berasa cukup dengan semua nikmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada banyak ataupun sedikit. Adapun antara tanda-tanda bahawa seseorang itu mempunyai sifat qanaah dalam diri mereka adalah: pertama, sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, harta yang ada sentiasa diinfakkan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiga, tidak cemas dalam menghadapi sebarang masalah. Keempat, hidup sentiasa bersederhana. Dan yang kelima, tidak berputus asa serta sentiasa berikhtiar dan berusaha dalam menghadapi sebarang ujian dan dugaan dalam kehidupan. Akhirnya, marilah kita mentarbiah diri kita agar sentiasa berpada-pada dan mengamalkan sifat qanaah dalam kehidupan kita seharian. Sama-samalah kita berdoa, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kita sifat qanaah dan memberikan petunjuk serta hidayahnya supaya kita dapat hidup dengan bahagia dan selamat di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sidang Kemuncak Modal Insan kali kedua atau Second Initiate Human Capital Summit akan diadakan Mei ini. Antara yang menyertainya, Grominda Sendirian Berhad dan Perspektif Insan Academy. Perkara itu antara yang dijelaskan semasa sidang media mengenainya di iCenter Anggrek Desa pagi tadi. Hadirin berhormat, Awang Iswandi bin Ahmad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Persidangan akan menghimpunkan para peserta dalam industri sumber manusia dan pihak yang berminat dalam sumber manusia atau yang berkaitan. Pendaftaran boleh dibuat melalui bit.ly/initiate HRS 2022. Pertanyaan lanjut hubungi nombor telefon 829-7027 atau email initiatehcs@gmail.com. Kedutaan Republik Turki menganjurkan kempen derma darah sebagai tanggungjawab sosial warga kedutaan berkenaan sekaligus meningkatkan simpanan tabung darah di negara ini. Kedutaan Turki juga mengambil inisiatif tersebut susulan gelombang ketiga pandemik COVID-19 melanda negara. Tuanan terutama Profesor Dr. Hamid Ersoy, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Turki ke negara Brunei Darussalam, menyatakan demikian semasa menyertai kempen derma darah bersama kaki tangan kedutaannya. Kempen diadakan di Pusat Derma Darah Hospital Raja Isteri Pengira Anak Saleha di Ibu Negara.
Bersempena sambutan Hari Wanita Antarabangsa, Kedutaan Demokratik Republik Timor Leste di negara ini menyambut Hari Wanita Antarabangsa sebagai memberi pengiktirafan dan menghargai pencapaian wanita di seluruh negara ini dan seluruh dunia. Petang tadi diadakan seminar berkaitan Hari Wanita Antarabangsa di kediaman Duta Besar Istimewa dan Mutlak Timor Leste di negara ini. Seminar dihoskan oleh Puan Ana Guterres, isteri Duta Besar Istimewa dan Mutlak Timor Leste ke negara ini. Hadir Daeng Hajah Nur Ashikin binti Haji Johari, Setiausaha Usaha Tetap Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Seminar bertema Breaking the Bias disampaikan oleh 4 penceramah. Juga hadir Puan yang terutama Jocelyn R. Tirol Ignacio, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Filipina ke negara ini, dan Puan yang terutama Karen R. McLean, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Amerika Syarikat ke negara ini. Pasukan Pemantau Antarabangsa Mindanao Negara Brunei Darussalam ke-18 dan Independent Decommissioning Body Verification, Monitoring and Assistance Team ke-4 akan menyertai misi pengaman ke Mindanao, Republik Filipina. Sebelum itu, Majlis Doa Selamat diadakan di Surat Ad-Difa, Bolkiah Garrison pagi tadi. Hadir Brigadier Jeneral Datuk Seri Pahlawan Haji Abdul Razak bin Haji Abdul Kadir, Pemangku Pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB. Majlis diikuti dengan penyampaian cenderamata kepada ahli-ahli kontingen dan sembahyang sunat duha. Juga hadir Abang Sulaiman bin Alidin, Timbalan Pesuruhjaya Polis Pasukan Polis di Raja Brunei. Bulan Ramadan yang akan menjelma tidak lama lagi setentunya disambut dengan pelbagai persediaan dan lazimnya di negara ini pengurniaan buah kurma kurnia pribadi melalui Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Di daerah Belait, lebih 33,000 kotak kecil kurma kurnia pribadi diserahkan ke Jabatan Daerah Belait untuk diagihkan kepada para penghulu mukim dan ketua kampung untuk diberikan kepada anak-anak buah mukim dan kampung yang beragama Islam. Sementara itu, di daerah Temburong, lebih 4,000 kotak kecil kurma kurnia pribadi diagihkan kepada 5 buah mukim di daerah berkenaan sebelum menjelangnya bulan Ramadan.